Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 4 Cemerlang? Kamu bersama Cikgu Ikin lagi pada hari ini, hari Isnin 22 hari bulan Februari 2021. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu masyarakat berilmu. Bersedia? Okey, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kalau ada buku catatan, kamu boleh catat nota cikgu bagi ataupun kamu boleh dengar betul-betul video apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, jom. Okey, aktiviti kita pada hari ini adalah aktiviti yang pertama, aktiviti kemahiran menulis. Okey, dalam kemahiran ini, murid-murid akan membina dan menulis ayat serta perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Okey, kejayaan murid-murid akan dapat dinilai apabila murid-murid membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia yang disediakan. Okey, cikgu laju sikit ya. Okey, sebelum kita teruskan kepada latihan, cikgu nak terang sikit kepada kamu mengenai latihan penulisan bahasa Melayu. Okey, pada tahap 2, kamu akan berdepan dengan teknik ataupun penulisan bahasa Melayu sebagai langkah awal persediaan ke arah UPSR pada tahun 6. Okey, jangan ingat tahun 6 lambat lagi. Okey, tahun 6 tu memanglah beberapa tahun akan datang. Tetapi persediaannya mesti bermula daripada sekarang supaya kamu mahir cekap dan mampu menjawab soalan dengan betul. Okey. Baik, penulisan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. Okey, bahagian A ni kita dah pernah buat iaitu menulis 5 ayat. Okey, bahagian B belum lagi. Okey, bahagian B ni sukar sikit. Okey, jadi cikgu tinggalkan dulu. Kita akan buat pada masa akan datang. Dan hari ni kita pergi ke bahagian C iaitu menulis karangan. Okey. Baik, sebelum itu kita tengok dulu satu persatu apa yang dikatakan sebagai penulisan. Okey, bahagian A iaitu bahagian membina ayat yang cikgu cakap bahagian membina 5 ayat. Okey, ayat yang dibina adalah berdasarkan gambar tunggal, gambar bersiri dan gambar berpusat. Apa yang dikatakan sebagai gambar tunggal? Okey, gambar tunggal ini bermaksud dia akan bagi kamu satu gambar. Satu keping gambar sahaja, sama ada gambar tersebut dalam bentuk gambar situasi, gambar aktiviti, poster, iklan dan sebagainya. Ada banyak jenis gambar tetapi cuma ada satu sahaja yang dipamerkan untuk kamu tulis 5 ayat. Okey, yang tu yang dikatakan sebagai gambar tunggal. Manakala gambar bersiri pula ialah gambar yang terdapat beberapa gambar di dalamnya yang kamu akan tulis mengikut urutan gambar tersebut. Okey, senang cerita macam ni lah. Macam kamu tengok drama bersiri petang-petang tu kan. Ada episod 1, episod 2, episod 3. Macam tu lah. Kamu buat ayat berdasarkan gambar. Turutan gambar tersebut. Okey, gambar berpusat pula, dia akan bagi satu gambar yang berfokus. Kamu akan huraikan gambar itu berdasarkan gambar-gambar sampingan yang ada pada sekeliling gambar fokus tersebut. Contoh dia, di tengah-tengah tu dia letak gambar pokok kelapa. Okey, di sekeliling tu ada buah, ada daun, ada batang. Okey, jadi kamu kena ceritalah daun pokok kelapa ni untuk apa. Contoh untuk buat daun ketupat. Okey, buah kelapa untuk apa? Okey, buah air dia untuk diminum. Santan dia untuk dibuat masakan. Okey, isi kelapa untuk buat kuih. Contoh macam tu. Okey. Seterusnya, bahagian B pula adalah bahagian menulis ulasan. Ulasan yang kamu akan tulis adalah berdasarkan kepada 2 jenis bahan iaitu bahan sastra dan juga bukan sastra. Okey. Bahan sastra ini terbahagi kepada beberapa. Contoh dia cerita, pantun, sajak dan syair. Manakala bukan sastra juga pula adalah gambaran, keprihan, dialog, catatan, okey, dan banyak lagi. Okey, maksudnya dia akan bagi kamu satu bahan rancangan. Daripada bahan tersebut, kamu kena ulas apa yang kamu faham daripada bahan rancangan tersebut. Okey, jadi yang ni kamu sebenarnya cikgu akan ajar kamu formula macam mana kamu nak buat.
Okey, jadi akan ada satu hari nanti cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak buat ulasan. Seperti mana cikgu pernah tunjuk pada kamu, macam mana nak buat ayat, membina 5 ayat hari tu kan. Formula dia SKOP, skop. Okey, jadi membina ulasan pun dia ada formula dia sendiri. Okey, nanti cikgu akan ajar. Tapi hari ni yang kita nak buat ialah bahagian C, iaitu menulis karangan. Okey, karangan yang kamu akan belajar adalah karangan berformat dan karangan tidak berformat. Okey, dalam karangan berformat, maksud dia karangan yang telah ditentukan bentuk jenis penulisan dia. Kamu tak boleh tak ikut. Kalau kamu tak ikut, maksudnya format tersebut salah. Dan apabila kamu menulis format yang salah, akan berlaku penolakan markah ketika kamu menjawab soalan dalam peperiksaan. Jadi, kamu kena ingat betul-betul format penulisan karangan-karangan seperti surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, syarahan, dialog, laporan, berita, ucapan perbahasan dan catatan. Okey, yang kita nak belajar hari ini, catatan. Okey, seterusnya karangan tidak berformat. Contoh dia cerita, melengkapkan cerita, keperihalan, orang tak nampak autobiografi, biografi, fakta dan juga perbincangan. Okey, nanti insya-Allah ada masa kita akan belajar satu persatu setiap jenis karangan ini. Okey. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 15. Daripada buku teks tersebut kamu akan nampak seperti gambar inilah. Okey. Tengok bahagian atas sekali. Okey, tajuk dia bahasa kita, jiwa kita. Okey, nampak dekat situ ayah dan ibu membantu Hadif menulis blognya. Hadif ingin mencatat pengalaman mereka menyaksikan majlis perasmian dekad bahasa kebangsaan dalam blog tersebut. Baik, apabila kamu membaca sesuatu soalan, ataupun arahan, yang paling utama adalah kamu mencari kata kunci dalam soalan tersebut. Kata kunci ini penting sangat-sangat kamu cari kata kunci. Okey, kenapa? Sebab daripada kata kunci inilah kamu tahu bentuk jenis penulisan yang perlu kamu buat. Okey, contoh dekat sini, cikgu besarkan perkataan mencatat. Okey, bila mencatat ini dibesarkan, kita akan tahulah mencatat ini adalah kata kunci dalam ayat tersebut. Jadi sebab itu pada hari ini kita akan buat karangan berformatkan catatan. Okey, kita tinggalkan buku teks ni, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, apa itu karangan catatan? Tengok Okey, karangan ini juga dikenali sebagai diary. Okey, diary ni kita tulis adalah untuk kita merekod apa yang berlaku kepada diri kita pada hari kejadian. Okey, karangan ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu catatan sehari dan catatan untuk beberapa hari. Catatan sehari sertakan hari, bulan dan tahun. Kemudian diikuti waktu berlaku sesuatu kejadian itu. Okey, kena ingat kalau kita nak buat sesuatu aktiviti itu berlaku dalam sehari, kita kena sebut hari, bulan, tahun. Okey, tetapi kalau dia melibatkan beberapa hari, okey, kita tak perlu letak masa. Itu je beza dia. Kalau dalam satu hari kena ada masa, kalau dalam beberapa hari tidak perlu ada masa. Kalau nak letak pun jika berkeperluan sahaja. Okey, peristiwa yang dicatat mestilah penting dan berkaitan dengan tajuk. Okey, ingat kalau soalan tu cerita tentang perkemahan atau perkelahan, jawab kamu tuliskan cerita aktiviti perkelahan tu sahaja. Jangan cerita pasal merapu-rapu pergi kenduri, pergi apa. Contoh soalan kata, ceritakan aktiviti semasa kamu pergi berkelah di tepi pantai. Tepi pantai. Ingat, situasi tepi pantai mesti ada ombak. Mesti ada apa? Pasir. Mesti ada angin. Jadi kena situasi-situasi yang macam itulah kena cerita. Janganlah pula nanti cerita nak buat karangan tepi pantai. Tapi awak cerita pasal hutan, pasal harimau, pasal macam-macam yang lain yang tak berkaitan, dah lari daripada
tajuk. Okey, urutan peristiwa dapat menimbulkan daya tarikan untuk pengetahuan, untuk mengetahui peristiwa selanjutnya. Okey, urutan peristiwa maksudnya bila kamu menulis catatan, kejadian itu mesti ikut masa. Kalau daripada pagi, ikutlah pagi, tengah hari, petang, malam. Okey, daripada pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ikut pusingan jam. Okey, tapi tak perlu pula setiap jam awak kena tulis. Ikut keperluan lah. Maksud ikut urutan peristiwa ni ialah janganlah mula awak cerita waktu pagi. Lepas tu awak cerita waktu malam. Lepas tu awak cerita tengah hari. Lepas tu pergilah ke petang. Kejadian yang berpusing-pusing dalam satu hari. Maksudnya tidak selari masa tersebut. Okey? Kalau berpusing-pusing macam tu, yang tukang bacanya pening. Jadi awak kena buat urutan peristiwa tu ikut pusingan jam lah. Okey, maksudnya kalau daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Okey? Seterusnya cara persembahan tidak berbeza dengan karangan cerita, cuma dibezakan dengan format. Yang paling penting ingat, kena ada pendahuluan, kena ada idea dan kena ada penutup. Okey, pendahuluan ni di mana? Di waktu awal catatan, pengenalan, intro karangan tu, kita nak cerita awal situasi karangan tu kena ada lah. Okey, idea, dalam idea ni kena bagi tahu pula apa idea utama kita pasal tajuk tu dan juga idea-idea yang menyokong, akhir sekali penutup. Okey, penutup ni tengoklah nanti, tengok berdasarkan tajuk kita nak tutup cerita kita macam mana.